Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kelebihan-kelebihan agama Islam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iza aslama al-'abdu fahasun islamahu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin zalafaha wa kana ba'da dhalikal qisasu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 da'fin was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha. Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita masuk pada hadis yang ke-10. Kalau kitab saya ni muka surat 44. Tak tuan-tuan tu tak tahu dalam muka surat apa. Itu. Dalam bab kelebihan-kelebihan agama Islam. Itu. Baik. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok kitab. Jadi ya suka jangan sembang dah. Tengok kitab. Itu. Baik. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apabila seorang itu memeluk Islam, lalu ia mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislaman dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu memeluk agama Islam, lalu dia kena mengerjakan amal ibadat sebaik-baiknya. Apa dia amal ibadat sebaik-baiknya? Seikhlas-ikhlas. Bila seseorang itu memeluk agama Islam, dia kena buat amal ibadat sebaik mungkin yang boleh dalam amal ibadat dia. Allah akan mengampunkan tiap-tiap kejahatan yang telah dilakukannya dahulu. Kalau dia memeluk agama Islam, dia perlu melakukan amal ibadat sebaik mungkin yang boleh, lalu Allah mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Sama juga kita Islam dah lama dah, sejak daripada lahir. Bahagian depan ni banyak bersembang muslimat, ganggu orang nak mengaji. Sudahlah tak usah sembang, kacau orang. Betul. Kawan-kawan sebelah main nak mengaji, kau sebelah tu duk sembang, duk bisik, duk pada kacau orang nak mengaji. Bagi tumpuan. Baik. Saya mari lagi jauh nu naik kapal terbang. Nak mengajak tuan-tuan. Tuan-tuan duk popek, jadi kawan sebelah nak mengaji payah. Itu. Dan sesudah itu dijalankan balasan bagi segala amalnya. Dijalankan bagi segala balasan segala amalnya. Tiap-tiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 ganda hingga kepada 700 kali ganda. Dan tiap-tiap satu kejahatan akan dibalas dengan satu kejahatan yang menyamainya, kecuali jika Allah mengampunkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu memeluk Islam, dia perlu melakukan amal ibadat seikhlas yang boleh, sebaik mungkin yang boleh. Dalam dia melakukan amal ibadat, lakulah amal ibadat sebaik mungkin yang boleh.
Nah itu. Sama juga kalau dulu dia Islam, lepas pada itu dia ada kesalahan-kesalahan dia. Dulu ni nama je Islam, ngaji pun tidak, apa amal ibadat pun tak peduli, tak mana sangat apa semua. Lah ni teringat nak buat baik. Tengah dulu semayang pun dak, apa pun dak. Bila mari tua mai ni, alhamdulillah tersedar nak buat baik. Nah, baik, bila kita tersedar nak buat baik ni, dia suruh buat amal ibadat sungguh-sungguh, baik sungguh-sungguh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kesalahan-kesalahan yang dulu. Dosa-dosa yang dahulu Allah taala akan ampunkan. Sama juga. Bila kita melakukan satu kejahatan, lakukanlah kebaikan yang banyak untuk menutupkan kejahatan itu. Karena Allah Ta'ala kira bila kita melakukan satu kebaikan, Allah gandakan 7 kali ganda, Allah Ta'ala gandakan 10 kali ganda hingga kepada 700 kali ganda. Kalau buat baik. Kalau buat jahat, satu dosa. Kalau buat baik, Allah Ta'ala ganda 10 hingga 700. Ini pemurahnya Allah Ta'ala. Baik. Huraian. Tuan-tuan tengok huraian depan tu. Pertama, soal orang kafir masuk Islam. Yang pertama, soal orang kafir masuk Islam. Tiap-tiap perbuatan yang dikerjakan dan kepercayaan diiktikadkan oleh seorang tetap dikira baik dan buruknya. Seseorang itu bila buat satu kebaikan dan keburukan, tetap akan dikira baik dan buruknya, atau pahala dan dosa. Benda baik dikira baik, benda jahat dikira jahat. Yakni benda baik dikira pahala, benda jahat dikira dosa. Itu baik. Balasan amalnya yang dilakukan sesudah ia memeluk Islam. Sesudah itu dijalankan semula hitungan tentang kepercayaan dan amal-amal yang dilakukannya, juga tentang dosa dan pahala, dan iaitu tiap-tiap satu amal kebajikan dikerjakannya, apakala sempurna syaratnya, diberi balasan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Bila seseorang itu melakukan amal ibadat sempurna syaratnya, Allah bagi 10 pahala hingga 700 kali ganda pahala. Buat bagi sempurna, syarat-syarat dia bagi betul, rukun-rukun dia bagi betul, hati jaga bagi ikhlas, jaga hati bagi ikhlas elok-elok, Allah gandakan amal ibadat. Itu kena betul lah buat amal ibadat ni, jangan terbuat je. Lebih-lebih lagi hati, kena jaga hati tu, jangan timbul perasaan-perasaan riak, takabur, sum'ah. Itu nanti pahala semua hilang kalau ada penyakit tu. Sebaliknya, tiap-tiap satu amal kejahatan, jika dikehendaki Allah, dibalas hanya satu kejahatan yang sama dengannya. Itu Allah. Kejahatan dia buat satu, Allah balas satu. Dia buat dua, Allah balas dua. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala ampun, Allah ampun. Tapi kalau dia buat baik, Allah ganda 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Mana pemurahnya Allah. Kalau kira betulnya, buat jahat, Allah buat baik, Allah ganda 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Jahat pun begitu juga. Tak. Yang baik Allah Ta'ala ganda 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Yang jahat satu, dibalas satu. Ini Allah Ta'ala. Baik. Yang ketiga, huraian yang ketiga tu. Baik. Balasan orang yang berdosa. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan satu hakikat, bahawa orang yang melakukan dosa tak boleh ditentukan balasan buruknya, kerana halnya itu terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Bila orang buat dosa, kita tak boleh tentu dia buruk, tak boleh. Contohnya orang tak semayang, dia mati. Dia mati tak semayang. Kita kata malam ni dia kena tibai dengan malaikat muka nakir, itu tak semayang. Gitu. Pakai kena lah malam ni dia ni. Pakai kena tibai dengan malaikat godam sampai masuk bumi ke-7 lah, tenggelam. Dia mati dalam keadaan tak semayang. Maka yang itu kita serahlah pada Allah. Tak payah pergi kata apa. Kenapa itu hak Allah. Allah nak azab pun Allah azab, Allah nak ampun pun Allah ampun.
Kerana Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ataupun dia duduk di atas dunia ni buat sakit hati orang ni, sakit hati orang ni, kena orang ni, tiba-tiba mati. Orang kita sedap, kita mampu dah dia tu. Mampu dah dia. Masuk dalam kubur dia merasalah, tahulah dia jumpa macam mana apa semua. Tak, yang tu kita tak tahu. Mungkin Allah ampun dia. Kalau kita kata lagu tu bermakna kita mengumpat orang mati. Kita mengumpat orang mati. Mengumpat orang mati ni lebih susah daripada mengumpat orang hidup. Mengumpat orang hidup ni kita boleh pergi minta maaf kat dia, tu pun payah. Kita pergi mengumpat kat orang ni nak pergi minta maaf kat dia pun payah. Tambah bila kita mengumpat kat orang mati, nak pergi jumpa dia, takkan nak jumpa di mana, takkan nak pergi kocok batu nisan. Sebab tu bila dia mati, dia jahat terang mana pun, serahlah dia dengan Allah. Kita tutup mulut rapat, jangan duk cerita dah. Pasal dia begini, dia mengumpat orang mati dah. Kalau ada sebut baik, kalau tak ada baik sengak. Kenapa? Kerana kita tak tahu, mungkin Allah ampun dosa dia, kita dah pergi sebut apa lagi. Itu. Jadi kalau baik, sebutlah. Waktu dia hidup, dia buat baik ni, dia buat baik ni, dia buat baik ni, dia buat baik ni. Kalau kita hidup ni tentuan buat baik, lepas pada mati orang sebut baik, kita dapat pahala. Allah kira pahala, lagi banyak pahala. Kita hidup lah ni, kita fikir dulu, kalau aku mati esok, apa orang nak sebut baik aku? Kena fikir dulu. Hidup tak sebut pun tak apa lagi, waktu mati orang kenang baik dia. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kita baca surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis benda yang kamu buat dan kesan hidup yang kamu tinggal. Kesan hidup yang kamu tinggal. Benda baik tu. Sebab tu alim ulama dia tinggal kitab yang banyak. Macam Imam Nawawi rahimahullah, umur dia 45 tahun je Imam Nawawi ni, bukan tua. Dia mati ketika usia dia 45 tahun. 45 tahun ni muda lah. Tapi walaupun mati 800 tahun dah. Dia mati 800 tahun dah jarak Imam Nawawi dengan kita. Tapi sampai sekarang hari ni orang duk sebut lagi jasa Imam Nawawi. Kitab dia karang, hadis dia susun. Itu kata-kata Imam Nawawi, jasa dia pada agama. Jadi pahala dia banyak. Walaupun mati macam hidup lagi. Walaupun mati macam hidup lagi. Kita ni sebelum mati kena reka hak tu. Yalah kita nak karang kitab tak erti apa benda baik hak kita boleh buat. Hak ada duit buat baik dengan duit. Hak ada ilmu buat baik dengan ilmu. Hak ada pengalaman buat baik dengan pengalaman. Biar bila kita mati orang kenal benda baik tu orang sebut. Sebut lepas mati, bukan sebut lepas waktu hidup, lepas mati. Kalau orang sebut baik lepas mati, bahagia. Itu pak kira pahala. Itu. Dan memang pun disuruh sebut baik. Bila orang tu mati, kita disuruh sebut baik dia. Jahat dia jangan sebut. Kecuali jahat yang ada pengajaran. Macam Fir'aun, sebut pilah Abu Lahab, Abu Jahal, Qarun. Itu jahat yang ada pengajaran yang boleh sebut. Jangan jadi macam Fir'aun, yang jadi macam Abu Lahab, yang jadi macam Qarun. Itu. Tapi kalau kawan-kawan kita orang soleh, orang Islam, orang Islam mana hak tak buat dosa? Mana orang Islam hak tak buat dosa? Mana? Semua buat dosa belaka. Semua ada silap belaka. Kita pula bila mati duk korek ambil jahat dia duk cerita satu-satu ke orang. Tak hak benda kita cerita tu Allah ampun dah. Kita tak ampun lagi, tunjuk pandai lebih pada Allah Ta'ala. Kita ni lebih tak mana sangat. Itu. Ingat, itu adab kita. Jangan mengumpat orang mati. Orang mati jangan mengumpat. Orang hidup pun jangan, orang mati pun lebih lagi jangan. Itu. Baik. Oleh yang demikian, tidak harus bagi seorang menentukan balasan buruk kepada orang yang mati dalam maksiat. Tidak harus, haram. Dia mati tak semayang ke, dia mati main judi ke, dia mati minum arak ke, simpan serah pada Allah. Simpan serah pada Allah Ta'ala. Tak harus kita sebut hak duk langgar arak tu mati dah hari ni. Tahulah dia dalam kubur, tahu rasa langit tinggi rendah, rasa ke mana. Main judi sangat, hari ni mati dah, rasalah mati. Tak harus, tak boleh sebut macam tu. Sudah sakat tu. Allah Ta'ala boleh ampun kalau Allah Ta'ala nak ampun. Kalau Allah nak azab, Allah boleh azab. Itu hak dia.
hak dia. Kita pandai-pandai pasal apa? Waktu hidup awak tak pergi kata. Waktu dia hidup pasal apa kamu tak pi nasihat dia? Pasal apa kamu tak ajak dia? Pasal apa kamu tak tegak dia? Bila mati hang pergi kata kat dia. Awak hang tak mati. Cerita dia. Ada orang mulut lagu tu pun. Ada. Macam dia tu baik sangat. Ingat, orang mati habis zakat tu saja. Nah, kalau nak sebut, sebutlah baik dia. Buruk dia tutup buku. Baik. Dengan ini tertolaklah pegangan puak yang menetapkan balasan neraka kepada orang melakukan dosa besar, dan pegangan puak yang mengatakan bahawa orang yang berdosa besar dan terkeluar daripada Islam. Orang yang melakukan dosa besar wajib neraka. Tak boleh kata macam tu. Orang yang melakukan dosa besar wajib neraka. Salah. Orang yang melakukan dosa besar masuk neraka kalau Allah tak ampun. Faham? Kalau Allah ampun, dia lepas daripada neraka. Ampun dengan sebab apa? Banyaklah. Bila dia mati, mungkin ada kebaikan-kebaikan lain yang dia buat yang menyebabkan Allah ampun dosa dia. Boleh jadi. Mungkin lepas pada waktu dia hidup dulu, orang panggil ada wakaf derma dia buat yang Allah Ta'ala padamkan dosa dia. Pun boleh jadi. Mungkin waktu dia hidup dulu, dia didik anak dia. Dia hantar pergi sekolah agama. Anak dia sedar, anak tak ada tangan berdoa kat mak bapak dia, ayah dia ada mati, Allah ampun. Ampun dengan sebab, bukan sebab dia, sebab anak dia tolong minta doa. Pun boleh jadi. Ataupun dia hidup, dia berkawan dengan orang soleh ramai. Walaupun dia ni jahat, berkawan dengan orang lebay. Ada agak lagu tu. Ada. Berkawan dengan orang lebay. Orang baik-baik. Orang pakat tadah tangan dalam ramai-ramai. Adalah doa yang dimustajabkan oleh Allah. Allah ampun dosa dia. Kita tak tahu. Bukan wajib Allah azab ahli orang yang berdosa besar. Itu. Kita kena faham gitu. Baik. Dan ada juga yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar jatuh kafir. Terkeluar daripada Islam. Orang zina kafir. Orang tak sembahyang dia kata kafir. Orang minum arak kafir. Ni kita kena faham, jangan pi kata kafir kat orang tak tahu hala. Kalau kita pi kata kafir kepada orang yang tak kafir, kafir tu balik pada orang kata. Faham tak? Dia tu tak kafir, kita kata kafir. Kafir tu balik pada orang kata. Kita kena faham, kafir ni benda yang dia terkeluar daripada Islam. Apa dia? Kalau dia bercakap benda-benda boleh jadi kafir. Kafir. Dia kata Islam tak layak ke, Islam tak sesuai ke, zaman sekarang tak boleh pakai Quran ke, tu kafir. Ataupun dia pergi sembah berhala. Sembah patung, sembah kayu, sembah tokong, itu kafir. Ataupun etikad dalam mata hati dia, siapa pun tak tahu, dia tak percaya kata ada kiamat. Dia tak percaya kata dalam kubur kena azab. Itu dia seorang je. Dia tak percaya kata di akhirat esok ada padang mahsyar, ada neraka syurga, dia tak percaya. Yang tu kafir. Kafir kekal dalam neraka. Tapi kalau tak semayang, kafir. Tak puasa, kafir. Tak mengejar haji, kafir. Tak keluar zakat, kafir. Minum arak, kafir. Yang ni bukan kafir, yang ni berdosa besar. Beza kafir dengan berdosa ni, kafir bila nak kembali balik dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dia balik pada Islam. Dosa besar ni bila dia nak kembali balik dia kena bertaubat, istighfar, minta ampun. Tak payah, tak perlu mengucap. Dia kena bertaubat. Taubat ni kena cukup rukun taubat lah, menyesal, tinggal terus, tak ada cadar nak buat lagi. Itu taubat cukup. Allah terimalah insya-Allah. Jadi orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka tak? Orang yang mengaku dosa, orang yang melakukan dosa besar, Allah Ta'ala boleh ampun dosa dia. Boleh. Cuma terserah pada Allah nak ampun tak ampun, itu hak dia. Kita tak tahu. Kita kena faham. Ni hang tak semayang ni kafir. Tak boleh kata gitu. Ni hang minum arak hang kafir dah ni. Tak boleh. Salah. Minum arak banyak mana tak kafir, dosa besar minum arak. Yang kafir tu kata apa? Minum arak tak apa, halal. Tu kafir. Sebab dia menghalalkan benda yang haram. Tu di depan dia ada terang. Jadi kita nak letak yang mana kafir, yang mana dosa besar. Dia banyak hukum-hukum dia. Itu. Baik. Juga tertolak kepercayaan puak yang menetapkan bahawa orang yang berdosa besar itu kekal dalam neraka.
Orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka. Itu tak betul kata dia. Yang kekal dalam neraka ni mati kafir, mati syirik, tu kekal. Tapi kalau mati berdosa besar tak kekal. Sama ada dia Allah ampun dosa dia tak masuk neraka, ataupun dia dapat syafaat. Dia orang syafaat ni maknanya orang ni memang sah masuk neraka dah. Tapi dia dapat tolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat syafaat daripada ulama. Dia dapat syafaat daripada syuhada, orang mati kecil. Dia dapat syafaat daripada orang syahid, orang mati di medan perang. Ataupun dia dapat syafaat daripada anak dia yang mati kecil. Ini syafaat yang boleh. Apa semua. Ini orang-orang yang boleh bagi syafaat. Akutlah ada habuan dia. Kalau dia tak dapat syafaat apa? Dia melakukan dosa besar, apa syafaat tak ada? Maka dia masuk neraka. Dan diazab dalam neraka. Bila dia masuk neraka dan diazab dalam neraka, terserahlah pada Allah Ta'ala lama mana Allah Ta'ala nak azab. Cuma selagi mana ada iman dalam mata hati dia tak kekal dalam neraka. Dia tak kekal dalam neraka selagi mana ada iman. Sebab tu kena jaga iman tu. Nah itu. Habis. Tengok hadis yang 11 tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha taktabu lahu bi'ashri amsalha ila 700 di'afin wa kullu sayyi'atin ya'maluha taktubu lahu bimithliha. Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu mengerja amal-amal yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baiknya serta dengan ikhlas, maka tiap-tiap kebaikan yang dikerjakan akan ditulis baginya 10 kebaikan, mengerjakan 10 kebaikan yang menyamai hingga 700 kali ganda. Dan tiap-tiap satu kejahatan yang dilakukannya akan ditulis baginya 1 kejahatan yang menyamainya. Baik, tengok huraian di depan. Hadis ni lebih kurang macam tadi juga. Islam memang ada kelebihannya dengan sifatnya agama yang sah di sisi Allah. Agama banyak. Agama yang sah di sisi Allah satu je, Islam. Tak ada agama lain dah. Sejak daripada Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah agama Islam satu je. Hak lain-lain Kristian, Yahudi, Buddha, mungkin pecahan-pecahan daripada Islam. Dia pecahan daripada Islam. Yang dia bawa haluan masing-masing, dia reka tambah apa semua, timbullah berbagai-bagai agama. Agama yang daripada Allah sampai kepada nabi-nabi satu saja, Islam. Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Islam. Islam. Itu. Baik. Di antara kelebihan-kelebihan Islam ialah tiap-tiap satu amal yang baik diberi balasan sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Siapa melakukan amal baik paling kurang Allah bagi 10 kali ganda. Sampai 700 kali ganda. Sikit je. Itu yang disebut tu cabang-cabang iman, ada 70 cabang iman. Termasuk cabang iman yang paling kecil, kalau kamu jumpa duri, jumpa kayu, jumpa sampah tepi jalan, kamu ambil, kamu buang. Itu cabang iman. Kita bukan buang, lempak lagi ada. Gitu. Kadang-kadang orang lain pergi beramal hak tu. Ada orang kafir pergi beramal yang tu. Tu Islam, cabang-cabang iman. Kalau tepi jalan nampak ada kayu, nanti kalau orang langgar jatuh orang, dia berhenti kereta dia ambil. Tu cabang iman. Bukan nanti lebay balut serban pakai jubah yang tu je lebay. Itu sekalian. Itu termasuk daripada cabang-cabang iman. Itu. Baik.
Kelebihan ini tidak dapat dicapai dengan pengakuan mulut sahaja, pengakuan mulut semata-mata, atau dengan sebab keturunan Islam sahaja, tetapi dicapai hanya dengan amal-amal yang baik, yang sempurna lagi ikhlas untuk beroleh keridhaan Allah Azza wa Jalla. Banyak ke kita melakukan amal ibadat, sikit ke? Yang paling penting ikhlas. Ikhlas ni nak cakap senang, nak buat payah. Buat amal ibadat banyak mana pun kalau tak ikhlas, habislah. Ni, segala amal ibadat yang kita buat ni disimpan. Simpan. Tapi bukan semua amal ibadat yang buat tu boleh bawa naik ke langit simpan. Langit ni dia ada pintu langit. Dan tiap-tiap pintu langit ada malaikat jaga. Tiap-tiap hari lepas asar dengan lepas subuh, malaikat bawa naik amal ibadat disimpan ke langit. Yang kita semayang, yang kita puasa, yang kita sedekah, yang kita derma, yang kita mengaji, semua ni amal ibadat dikumpul, dibawa naik ke langit. Bila sampai langit pertama, malaikat cek, ada tak amal ibadat ni yang ada sifat-sifat seperti tadi. Kalau ada riak, amal ibadat dia empah turun. Hari itu dia buat ibadat tak ada apa. Naik lagi sampai langit kedua, ada takabur, dia empah turun. Sampai naik lagi langit ketiga, tiap-tiap hari amal ibadat ni dicek. Tak mau ada sikit pun sifat-sifat ni. Riak, ujub, takabur, sum'ah, tak mau. Sombong, dengki, khianat. Inilah semua amal ibadat akan habis. Itu Nabi sebut innal hasada yakulul hasanat kama takulu naral khatab. Hasad dengki itu dia makan semua kebajikan yang kamu buat macam api makan kayu kering. Musim panas ni kita cucuk api tinggal abu. Himpunlah kayu banyak mana pun, cucuk api tinggal abu. Amal ibadat buat banyak mana pun, kalau ada dengki khianat ke orang, tinggal abu amal ibadat. Tak ada apa. Kita kalau kita kerja, baik kerja kerjaan ke kerja swasta ke, kita boleh cek di, nak tahu duit simpanan KWSP kita banyak mana, setahun sekali kita boleh cek. Tak setahun sekali, bila-bila masa boleh cek. Ada 100,000 ke ada 200,000 boleh cek. Kita punya KWSP. Amal ibadat yang kita buat start daripada balik sampai lah ni kita boleh cek dah hak himpun banyak mana. Hak impun banyak mana. Puasa kita lepas naik ke langit ke? Semayang kita lepas naik ke langit ke? Sedekah kita lepas naik ke langit ke? Buat hari-hari buat. Macam mana tuan-tuan bila sampai depan Allah Ta'ala, na'udzubillah, duk rasa amal ibadat ada, pipi tengok apa pun tak ada, kosong. Kenapa? Ada penyakit hati. Buat kerja nak menunjuk ke orang. Sombong, takabur, tak ikhlas. Ikhlas ni satu patah perkataan ikhlas. Tapi nak ikhlas itu kena buang ni. Nak pergi jadi ikhlas ni kena buang riak, kena buang takabur, kena buang sum'ah, kena buang ego, kena buang dengki khianat, kena buang cemburu, kena buang sakit hati. Nak dapat ikhlas tu. Betul lah ikhlas ni sepatah aja buat lillah kerana Allah. Betul lah kerana Allah. Nak dapat ikhlas kerana Allah Ta'ala itu kena buang sifat-sifat yang ada dalam hati kita. Sifat apa? Riak. Sifat riak ni tuan-tuan, dia mari sejak pada kecil lagi, tak payah belajar. Anak kita kecil-kecil buat kerja nak menunjuk-nunjuk. Tomok halobo, sifat ni tak payah belajar, kecil dah ada. Kadang-kadang anak kita dia tomok, kau ambil kat dia seorang, kita siapa ajak hang ni, tak payah ajak. Sifat tak jenis tu dia main sendiri. Tak payah ajak. Sifat-sifat riak, ujub, buat kerja nak menunjuk ke orang, tomok halobo ni sejak daripada kecil ada. Sebab tu bila kita dah besar, bila kita dah balik, tanggungjawab kita kena buang sifat ni. Kena buang sifat ni. Baik, kalau tak buang sifat ni, segala amal ibadat kita habis. Duk rasa macam ada, pergi akhirat esok tengok apa pun tak ada. Nampak macam mana? Takut. Nak balik ke dunia, Allah pelaga langit dengan bumi hancur, tak ada apa dah. Itulah saat paling rugi. Jangan tahu semayang je. Semayang, masuk waktu semayang. Nak jaga semayang bagi ikhlas. Bila mari bulan Ramadan kita puasa, jangan tahu puasa je. Nak jaga puasa tu bagi ikhlas. Ikhlas siapa-siapa boleh cakap.
Selalu derma ikhlas lillahi ta'ala. Saya buat ikhlas lillahi ta'ala. Saya ikhlas. Ikhlas patah tu nak dapat dia payah. Nabi sebut dalam hadis dia, kullun nasu halqa illa al-alimuna wa kullul alimina halqa illa al-amiluna wa kullul amilina halqa illa al-mukhlisun wal mukhlisun ala khatarin azim. Kalau Nabi sebut gini, cuba tuan-tuan perhati hadis ni. Kullun nasu halqa, semua manusia binasa, rosak binasa semua. Illal alimuna, kecuali dia orang alim. Dia ada ilmu, dia tak rosak. Tujuan kita mengaji ni tuan-tuan tak mau bagi rosak. Tu. Bukan syok-syok saja kita mengaji tak mau bagi rosak. Tak mau bagi rosak akidah kita, lepas tu kita mengaji. Tak mau bagi rosak semayang kita, lepas tu kita mengaji. Takkan kami mengaji ni tak semayang lah. Takkan kami mengaji baru nak semayang. Tak ada kot, semayang dah kot. Tapi kalau ada, teruk lah. Nah itu. Hak mengaji ni semayang dah, puasa dah, tutup aurat dah. Mana ada seorang pun mari tak tutup aurat. Semua tutup aurat. Lepas tu mengaji ni pasal apa? Tak mau bagi rosak semayang kita. Tak mau bagi rosak mengaji kita, ibadat kita. Tu kata Nabi, semua manusia ni rosak binasa kecuali dia ada ilmu. Boleh tak rosak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap orang yang berilmu pun rosak binasa juga. Pula kecuali dia beramal dengan ilmu. Boleh tak rosak? Ada ilmu, dia beramal dengan ilmu dia. Dok harap ilmu ada saja tapi tak beramal, rosak juga. Ada. Dia tahu kata yang tu haram, dia buat juga. Dia tahu kata benda tu tak boleh, dia tibai juga. Dia tahu dengki khianat kau orang ni berdosa, dia dengki tu juga. Dia tahu riak takabur ni berdosa, dia ada juga sifat tu. Dia tak beramal, dia belajar. Binasa. Nah itu. Kalau ada, tu dia kata, semua manusia rosak binasa kecuali berilmu. Orang berilmu pun rosak binasa kecuali dia beramal dengan ilmu. Kata Nabi, orang beramal pun binasa juga. Dia mengaji, dia beramal. Dia mengaji, dia beramal. Dia mengaji, dia beramal. Rosak juga. Illal mukhlisun, kata Nabi, kecuali dia beramal dengan ikhlas. Nah, dia beramal dengan ikhlas, baru dia tak rosak segala amal ibadat dia. Nabi sebut wal mukhlisun ala khatarin azim, kata Nabi. Ikhlas itu pun, yang kamu kata ikhlas itu pun atas jurang bahaya yang besar. Kamu kata ikhlas, di sisi Allah, Allah kira ikhlas ke tak? Saya derma ikhlas lillahi ta'ala. Ya yang kata, hang yang kata ikhlas. Hang tu sebenarnya dikira ikhlas ke tidak? Dok, saya semayang ikhlas. Katalah berapa ribu kali pun ikhlas. Tapi kalau Allah tak kira ikhlas? Sebab apa? Kita tak faham apa itu ikhlas. Semua orang boleh bercakap lah ni ikhlas. Tulis ikhlas. Nah, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas dari sipulan bin sipulan. Saya derma ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Semua orang boleh cakap. Nak dapat ikhlas tu, amal ibadat dia tak bercampur dengan benda lain. Tak bercampur dengan apa? Tak bercampur dengan syirik. Nombor satu sekali. Tak campur dengan riak. Tak campur dengan sum'ah. Riak ni buat bagi orang nak tengok. Buat satu, dia tak suka orang tengok. Tak campur dengan sum'ah. Sum'ah ni dia nak bagi orang dengar. Dia buat amal ibadat bagi orang dengar. Nah itu. Tak campur dengan takabur, besar diri. Tak campur dengan wujud, perasaan. Sifat ni jangan kata saya tak ada sifat ni dan saya suci daripada sifat ni. Tu takabur mari dah. Susah jaga hati ni, susah. Dia tak macam benda lain. Sebab hati ni dia berubah hari ni, lagu ni esok lagu nu. Dia tak macam kita mengaji fiqh. Kita tak reti baca apa tu, dia sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia kata siratal ladzina am, bukan am, an'am. Do am, bukan am tu makan. An'am, do abang dia. Perbetul. Daripada dia sebut am tu kepada an'am. Bila dia reti dah an'am, dia buat sampai mati. InsyaAllah. Itu fiqh.
Faham tak? Oh, dia sujud kaki waktu dia sujud tu dalam mazhab kita Syafi'i, ketika sujud kaki belakang tu kena tuai, jari kaki tu kena tuai, kena tekan sikit masa sujud. Ada yang letak lagu tu ya? Tak ada, letak lagu tu tak sah. Dia kena tuai jari kaki tu. Bagi orang laki-laki nampak dia tuai tak tuai. Perempuan duduk belakang dalam telekung, siapa tahu betul tak betul mayang lama ni ikut dia, tak nampak. Cuma kalau ada ilmu dia faham lah. Tak ada ilmu itu. Kadang-kadang orang perempuan belakang-belakang kat belakang tirai, tak ada siapa nak tengok depa, rubuh belakang tirai tu ikut depa. Muslimat duduk belakang tirai, macam-macam ragam duduk ada belakang tu pun. Apa tanya muslimat ni? Tengah pada tu dia semayang duduk tempat dia. Siapa mai pun duduk tempat dia. Pernah berlaku belakang-belakang tirai masjid, kawan ni 3 orang, tengah 3 orang, hujung 4 orang, ketegak semua. Tak ada siapa nak bergenyak. Orang perempuan ni bila ketegak teruk pada lelaki tu. Itu bah dia. Dia ketegak. Itu. Dia duduk tempat duduk keras tu. Ada passion tu. Ada. Tak mau. Orang suruh rapat sah sama sah. Tak ada hari duduk lagu tu juga. Tu saya kata apa? Semua. Tu bukan boleh tegur. Sebab orang laki-laki tak boleh masuk ke belakang tu. Dia jadi depa. Kadang-kadang sah depan tak penuh lagi. Sebab saya madrasah saya suka jenguk belah perempuan tu. Bukan nak tengok depa, tengok perempuan ketegang ni. Tok-tok pondok kena jekah dengan saya. Ada. Selalu saya memang saya jenguk. Kalau madrasah saya jenguk. Kau suka aku lah madrasah aku. Ini semua. Kadang-kadang selok lansi. Ada selok lansi tengok. Ada. Sah depan tak penuh lagi. Yang duk cacang seorang pasal apa? Duk cacang seorang pasal apa? Kalau saya duduk tentu pasal masuk depan. Nyo masuk depan semua tu. Aduh kena semua. Tua-tua hak lemah jantung tak seduk dengan saya lah. Ni semua. Kadang saya jenguk, memang saya jenguk. Masa saya telok nanti tengok apa semua. Itu. Kerana tak ada siapa nak tegur depa. Ada. Sama-sama depa langsung tak tegur. Ui, sama-sama depa langsung tak tegur. Pakat-pakat berangi belakang. Sama-sama depa boleh tegur semua. Aku tahulah. Gitu. Aku tahulah. Ni semua. Bila saya tegur apa? Itu. Memang saya sekali saya selok lansi tengok. Apa semua. Apa semua. Tambah sosek bunyi. Cakap bunyi nak semayang dah bercakap lagi. Macam-macam ragam nak semayang tu. Saya tercakap apa langsung nak semayang dia bercakap lagi. Tengah jumpa semua. Batu orang tua pondok kalau jumpa saya dia kerah macam patung, jalan tu je semua. Dan tapi depa orang panggil itu dia. Baik tu. Baik, hak nak ceritanya ikhlas ni, hak nak abad tadi ni, fiqh ni kita abad boleh betul lah. Macam rokok tadi saya kata tadi, waktu sujud kaki tu kena kepak kaki tu. Kena tuai kaki tu. Tuai sikit. Abad dia tuai lah kaki. Tak apalah. Dia boleh buat sampai mati. Banyak tuan-tuan benda yang kita tersilap. Ada benda yang kita tersilap. Orang tegur kita. Ada kadang-kadang kita baca lebih-lebih surah-surah yang dalam-dalam. Bila kita baca kita tertinggal satu baris. Ada kita tertinggal satu baris. Belakang kita ni ada makmum-makmum yang pandai-pandai. Dia ingat. Dia kata ustaz tertinggal satu baris. Ustaz tertinggal satu baris. Bila kita tengok memang tertinggal betul. Di setiap kali bila kita baca hak tertinggal tu, kita ingat orang ni tegur. Kita ingat orang ni tegur. Ingat orang ni tak berubah dah. Hak orang tegur tu lagi ingat. Lagi ingat. Hak orang tegur tu lagi ingat. Itu. Baik. Tu fiqh. Adapun hati, hati bukan lagu tu. Hati ni susah. Tu antara doa yang Nabi ajar suruh kita berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi, tetap olehmu hatiku, ala dinik, di atas agama engkau. Hati dia tak tetap. Hari ni lagu ni, hari ni lagu ni, hari ni lagu ni, hari lagu ni. Itu hati yang main-main. Yang Allah nak kira hati. Itu cerita dia. Kita ingat kita nak derma 200. Senang je bagi 200, tapi kita kena berjuang dengan syaitan nak ikhlas benda ni. Tu. Kita nak bangun tahajud tengah malam, siapa pun tak lihat apa semua. Kita kena berjuang dengan syaitan esok pagi.
Dia gaduh mulut nak cerita kat orang. Tambah pi umrah kadang tu lagi nampak-nampak apa semua nak tunjuk kau orang, nak tunjuk kau ni tekam sana tekam sini apa semua habis duit begitu je, tak kena gaya. Tu gaduh pula pi balik duduk 7 hari aku dapat 14 kali umrah, pagi sekali petang sekali. Betul ya padang hang motong getah di kampung ni hang kuat buat ibadat macam motong getah. Gitu tu cerita dia. Hati ni kena jaga betul-betul. Bukan senang nak jaga hati, susah sungguh. Nak dapat ikhlas tu susah. Tu kalau ikhlas tu senang, Nabi tak sebut wal mukhlisin ala khatarin azim. Ikhlas itu atas jurang bahaya yang besar. Macam mana kalau kamu di dunia kamu kata ikhlas, balik depan Allah tak kira ikhlas. Macam mana? Soalnya buat tapi tak ada pahala. Hak tak buat terus tu satu bab. Buat tapi tak ada pahala sebab tak ikhlas. Ini kena jaga betul-betul. Allah Ta'ala nak kira ikhlas tu. Ikhlas ni makna kita buat kerana Allah semata. Tak ada kerana lain. Bukan nak kerana orang dipuji, bukan nak pada nama, bukan nak pada pangkat, bukan nak pada dihormati, bukan sebab-sebab tertentu, tidak. Lillah, kerana Allah. Kerana Allah. Kalau sampai tua pun tak boleh ikhlas lagi, tuan-tuan sekalian, segala amal ibadat yang buat selama ni membazir. Dia derma membazir. Dia semayang letih saja. Dia puasa saja. Pergi umrah habis beribu-ribu, habis saja. Nak jaga hati bagi ikhlas. Ini jaga. Mau juga bila kita nak pergi haji, pergi umrah bak kenuri. Panggil orang ambil makan ramai-ramai. Baguslah, tapi kena tanya hati bak kenuri pasal apa? Bak kenuri pasal apa? Cek betul-betul. Allah tahu hati kamu. Bak kenuri pasal apa? Nak tujuk hampir umrah tak tahu. Dia kata kalau kita bak kenuri lepas minum aiskrim, duit sana orang bagi dia. Panggil makan aiskrim lepas lah. Itu silat-silat dia tiket kapal terbang pun lepas. Dia beli jubah pun lepas. Jaga. Itu. Tu sifat-sifat tu dia main. Nak ikhlas ni bukan senang. Nak cakap senang lah. Siapa boleh bercakap. Itu. Baik. Bagi orang yang baru masuk Islam, sebagaimana diterangkan perihal dalam hadis yang ke-10, hendaklah selain daripada tetapnya mematuhi Islam, masuknya dengan tujuan mencari keridhaan Allah semata-mata, bukan kerana tujuan yang lain. Kita orang yang masuk Islam ataupun orang Islam dah, dia buat sesuatu nak cari keridhaan Allah Ta'ala. Dia satu benda je. Saya dulu saya sebut dah. Kita semayang ke, kita puasa ke, kita derma ke, kita buat benda-benda baik ni satu je, supaya Allah redha. Tu je. Terus saya cakap banyak. Aku buat ni supaya Allah redha. Tapi nak kena jaga tu. Kadang-kadang dia main juga. Nak bagi orang tengok, nak bagi orang puji, dia main. Itu. Tapi cakap banyak, bangun tahajud ke apa, nak bagi Allah redha. Aku mengaji ke supaya Allah redha. Macam mana duduk atas muka bumi Allah kalau Allah tak redha? Ada. Macam mana? Nak balik pada Allah Ta'ala esok, macam mana kalau Allah Ta'ala tak redha? Tak usah fikir banyak-banyak. Buat satu benda nak bagi Allah redha. Kadang hari Jumaat dia suruh kita selawat. Suruh banyak-banyak selawat. Sallu ala Nabi, suruh kita banyak selawat pada Nabi. Kadang kita tanya, ustaz, kelebihan selawat ni apa dia? Adalah kelebihan dia. Hari Jumaat dia suruh banyak kita baca surah Kahfi. Apa fadilat dia baca surah Kahfi? Adalah fadilat dia. Malam Jumaat baca Yasin. Apa kelebihan baca Yasin malam Jumaat? Adalah fadilat dia. Ada fadilat-fadilat dia. Itu ada. Sembahyang duha, waktu-waktu duha dia sembahyang duha. Apa fadilat dia? Adalah fadilat duha, banyak. Tapi kalau kita nak hafal ni semua susah. Fadilat ni yang ni banyak ni, buat fadilat ni banyak ni, buat yang ni fadilat dia begini, buat ni fadilat ni. Susah. Lah bubuh satu sudah. Baca surah Kahfi ke, selawat hari Jumaat ke, bangun tahajud malam ke, mayang duha ke, satu je, supaya Allah redha aku. Tu je. Supaya Allah redha aku. Tuan-tuan, kalau kita duduk mak bapak kita tak redha, kita tak boleh duduk dah. Tak boleh duduk dah. Tok guru kita tak redha pun tak boleh duduk dah.
Bagaimana kalau Allah tak redha? Nah itu, kalau Allah tak redha. Kita ni tahu kalau tumpang rumah orang kita rasa hina. Makan pun orang bagi kita rasa hina. Naik kereta orang, tumpang kereta orang pun kita rasa hina. Nah itu. Tapi masalahnya tumpang Allah segala-galanya tak rasa hina. Air Allah bagi, bumi dia pijak Allah bagi, langit bernaung Allah bagi, udara dia seduh Allah bagi, tak rasa hina. Kalau menumpang orang kita boleh rasa hina. Tapi kenapa tak rasa hina kita menumpang Allah Subhanahu wa taala? Segala-galanya yang kita tumpang Allah. Nah itu. Baik. Satu je dia kata tadi, kalau kita buat sesuatu harap Allah redha pada kita. Harap Allah redha kita buat ni. Orang nak puji ke tak puji ke, orang nak kutuk, orang nak hentam ke, itu dia punya pasal. Tapi tuan-tuan nak cakap senang lah, nak buat tu payah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tolong orang, kita bantu orang, daripada tak ada apa kita bantu dia, sampailah dia berjaya. Sampai dia berjaya, tiba-tiba orang ni pula hentam balik kita. Ada orang ni hentam balik kita. Masa tu boleh pertahan dah kita buat cari redha Allah tu. Masa tu hidup ni kadang-kadang dia kena ujian. Ada, dia kena ujian. Apa dah? Itu cerita. Macam orang kata lah, orang apa? Orang poligami ni, kahwin satu kan. Dia dapat keputusan tak mau dah. Bini tu je ada. Tapi kalau orang nak kat dia, itu masalah lah. Ada. Masalah dia pun tak mau dah. Tapi kalau orang ambil kacau dia berubah pendirian dia tu berubah. Nak panggil, aku tak cari orang yang cari aku. Itu masalah dia. Sama juga yang ni. Ada, sama juga yang ni. Betul, kalau tak kacau kita tak apa, memang kita buat ikhlas lillahi ta'ala. Satu hari Allah uji kita. Uji apa? Orang yang kita tolong tu buat tahanan kat kita. Buat tahanan kat kita. Masa tu boleh tahan tak? Tak sebut apa, tahan tak sebut apa. Sebab aku buat dulu pun nak pahala. Ni ramai tak tahan, termasuk saya. Kita tak kuat. Ada, kita tak kuat. Masa tu hang ni, mula bunyi hang ni tak apa dah. Hang lupa nak selama ni. Itu. Habis. Dia mula buka sikit berapa habis lincing. Habis lincing. Allah uji kita begitu. Sebab tu tuan-tuan, ni dua-dua pihak. Kena pula dengar kawan tu, hang tolong hang ungkit apa? Itu. Apa ungkit-ungkit? Buat ikhlas tak ikhlas? Betul tuan-tuan, jangan uji ke orang. Bukan semua orang mampu. Dah hang tahu dia tolong hang bagilah dia dapat pahala. Yang hang buat habis sakit hati menyebab diungkit tu pasal apa? Orang pun bukan kuat teramana sangat. Faham tak? Ada tolong sudahlah. Dia ungkit-ungkit apa lagi? Betul lah. Hang cakap tu betul. Yang hang pergi buat bagi dia ungkit tu pasal apa? Tak ada siapa yang untung pun. Hang pun rugi, tak berterima kasih pada dia. Dia ni pun rugi sebab ungkit habis pasang. Siapa pun tak. Dah dia habis pala, habis pi. Ada boleh lagu tu. Tak ada pala, tak ada pi. Dah sampai tak tu habis. Tu cerita. Kadang-kadang Tuhan uji kita. Betul. Pertama kita buat, kita cuba nak ikhlas. Tak apa, kita bantu. Yang tu pun payah nak ikhlas tu. Tapi boleh lagi, boleh. Tak ada. Kita tolong, boleh. Tak apa, boleh gagahlah. Kita cuba nak mai cerita apa, astagfirullahalazim apa semua. Tapi satu masa orang tu buat tak baik pada kita. Masa tu ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat dia masa tu. Mula nak mengungkit. Dia tahu apa semua. Dia tahu bukan nak habaq, tapi kan dia ni kalau aku habis lincin. Sebab tu kena tolong. Sebab tu orang-orang yang kalau kita lah orang bantu kita, orang tolong kita. Ada orang bantu kita, orang tolong kita, kita kena tolong dia balik. Tolong dia balik macam mana? Tolong bagi yang dia bantu itu dapat pahala untuk dia di akhirat. Itu dia. Tolong hak dia bantu tu bagi dapat pahala di akhirat. Tolong. Itu. Macam mana? Tolong hak dia bantu bagi dapat pahala di akhirat. Jangan bagi dia sakit hati. Nanti bila sakit hati dia mengungkit. Jadi bila dia mengungkit, selama ni hak dia tolong habis. Batu tuan-tuan, kita harap moga Allah ampun dosa kita. Sebab kita tak kuat. Kita tak kuat, iman kita tak kuat.
Lepas tu kita harap kalau telajak pi kata telajak pi ungkit pun minta Allah ampun. Dan minta Allah jangan batalkan pahala kita selama ni hak kita buat. Banyak tuan-tuan, anak pinak kita tak mengungkit. Kalau kita ungkit dengan anak pinak pun tak hilang pahala pasal anak kita, tak apa. Anak tak apa. Hang ni masa bergaji dulu sarah hang pemak habis ni gadai gelang tangan, gadai gelang gadai rantai tengkok, macam-macam sampai tak ada apa bagi hang mengaji pandai-pandai. Sudah hang jadi leguni je apa semua. Tak apa kata kat anak, tak apa anak kita. Mengungkit kat anak tak habis pahala. Tak apa. Kalau habis pahala mungkit kat anak, pahala habis mungkit hari-hari. Bos semua. Aku ni tak ada bos semua. Duit ada sikit bagi kat hangpa. Duit ada sikit bagi kat hangpa. Ya hangpa? Sebut gitu. Tak habis pahala. Mungkit kat anak-anak tak apa. Tak habis pahala. Sebab apa dia mungkit tu dia sayang. Ada dia sayang. Dia mungkit itu pun tujuan nak suruh anak tu lagi baik. Itu sama. Tapi masalahnya kawan-kawan, kita tolong kawan-kawan. Kawan pula tak tolong kita. Tak tolong apa? Tak tolong jaga kita, yang menyebabkan kadang kita ungkit. Tak apa lagi, tolong adik-beradik. Adik susah, dia tolong bantu, tolong apa semua, siap apa semua. Sudah lawan kita pula. Masa ni dia uji kita ni. Tolong abang kita, sudah dia lawan kita pula. Dia lawan kita pula apa semua. Masa lawan tu yang rongkeh habis. Ingat masa tu bukan tak ingat habis pahala, ingat lantak api geram punya pasal. Masa tu lantak api geram punya pasal. Tu cerita dia. Nampak tak? Allah nak amal ibadat dengan ikhlas. Buat amal ibadat dengan ikhlas, tapi nak jaga ikhlas bukan mudah. Tu cerita dia. Bukan mudah. Saya kata masa kita buat, satu nak jaga ikhlas, kita kena bersedia pula macam mana kalau dia balas tak baik pada kita. Orang lain buat tak baik pada kita, orang yang kita tak tolong, dia buat tak baik pada kita, kita tak kisah sangat. Tak kisah sangat. Ni orang yang kita buat baik pada dia, dia buat tak baik pada kita. Yang ni masalah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dua-dua pihak. Kalau orang buat baik pada kita, kita kena tolong dia. Tolong jaga dia jangan sampai dia ungkit, supaya hak dia buat tu dapat pahala. Dan kalau kita terungkitlah, telajak mohonlah pada Allah, moga Allah janganlah batal pahala kita. Kenapa? Iman kita lemah, iman kita tak kuat. Nada, kita cuba lagi, berjanji dengan Allah Ta'ala, saya cuba lagi bagi saya betul-betul ikhlas, kerana saya duk belajar. Sebab tu tuan-tuan, dosa orang mengaji ni Allah ampun. Silap dalam mengaji tak apa. Sebab tu mengaji jangan tinggal. Nada, mengaji jangan tinggal. Sebab apa? Hari ni baru dengar lagu tu. Kalau aku tak mengaji, tak dengar. Hari ni baru dengar. Dengar ni macam ustaz duk kata kat aku je pun. Macam duk kata kat aku je pun, macam tahu-tahu je pun. Gitu. Hari ni pun mengaji. Apa semua. Jadi satu je kita boleh minta, ya Allah, saya tengah mengaji, saya tengah belajar, ampunlah kami tengah belajar. Kenapa? Ulama sebut silap dalam belajar Allah ampun. InsyaAllah silap dalam belajar Allah ampun. Jangan berhenti mengaji. Berhenti mengaji rugi. Kenapa? Allah tahu kita duduk mengaji. Dan tujuan kita mengaji macam pagi ni mari duduk apa semua pun, tujuan kita belajarnya nak perbaik diri. Nak perbaik diri. Sebab apa kita mengaji? Kita tahu kita banyak silap. Antaranya silap macam tadi. Kalau kita ada ungkit, ada sebut, ada apa, minta Allah ampunlah dosa kita dan tolong jangan batalkan pahala kita. Yang tu je ada pun. Yang tu je ada pun. Ni duit habis, pahala kosong. Kita harap orang sanjung kita, orang kutuk kita pula sedah lagi. Apa pun tak ada. Dunia rugi, akhirat rugi. Satu je kot cara pun, kalau Allah kesian kita sebagai penuntut ilmu. Memang Allah kesian. Kalau Allah kasih kita sebagai penuntut ilmu, mudah-mudahan Allah tak ampun, Allah Ta'ala tak batalkan pahala kita. Kenapa? Kita masih belajar lagi, kita masih mengaji lagi.
Itu saja. Begitu juga dengan kesilapan-kesilapan yang lain. Itu disebut silap dalam belajar, Allah ampun dosa. Jangan silap tak belajar. Payah nak tu. Ingat. Baik. Bagi orang yang berketurunan Islam pula, hendaklah mereka tetap mematuhi Islam dan mengerjakan ajaran-ajaran Islam dengan sempurna ikhlas. Dengan yang demikian baharulah Islamnya itu dinilai oleh Allah dan diberi balasan yang berganda-ganda. Sama ada orang baru masuk Islam ataupun orang dah Islam dah, latihlah diri buat amal ibadat dengan ikhlas supaya Allah bagi pahala yang berganda-ganda. Nah ini habis. Lagi hadis yang ke-12. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa ibni ummatihi wa ibni amatihi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun wa adkhalahu Allahul jannah ala ma kana alaihi minal amal. Al-Bukhari wal Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahawa sesungguhnya Nabi Isa ialah hamba Allah dan anak hamba-Nya Maryam serta Rasul-Nya, dan juga ialah kalimah Allah ia telah disampaikan kepada Maryam, dan ia juga tiupan roh daripadanya, dan bahawa syurga yang dijanjikan itu benar dan neraka yang dijanjikan itu benar. Nescaya Allah memasukkannya ke dalam syurga dengan apa sahaja keadaan amalannya. Itu terjemahan daripada hadis tadi ini. Baik, cuba tengok huraian dia. Untuk mendapat balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan daripada azabnya, maka tak dapat tiada seorang itu mestilah melafaz kalimah syahadah, iaitu menerangkan keyakinannya tentang keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menerangkan keyakinannya bahawa Nabi Isa alaihissalam hamba Allah dan Rasulnya, juga menerang keyakinan tentang balasan adanya balasan syurga dan neraka. Baik, dalam untuk mendapat balasan dan perlindungan daripada Allah, nombor satu sekali akidah kena betul. Kalau akidah tak betul, tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada. Ada orang kita semayang rajin, pergi masjid rajin, tapi tak buat benda-benda merapu. Bila sakit, pergilah minta tolong kat tok kamat sana, tok kamat sini. Ada. Duk putus limau sana, putus limau sini. Ada putus ubat sana, putus ubat sini. Ada. Mengaji. Dia tak mengaji. Tanya pasal apa butuh ubat ni? Kalau tak butuh ubat nanti sakit pula. Tengok punya perangai. Syirik benda tu. Kadang Tok Bomo berubat lama tu bukan mengaji di mana. Dia kata dapatlah mimpi. Orang kita ni kalau mimpi cukup megah. Dengan mimpi cukup megah. Hak megah ni ilmu dapat dengan mengaji. Besar ramai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, semalam saya mimpi Tok Syekh main dalam mimpi saya. Lepas tu dia main jawab apa? Dia main, dia ajak saya, so saya kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tok Syekh ni pakai putih Ustaz. Dia suruh saya kata tiap-tiap hari la haula wala quwata illa billahil azim. Ni saya sejak pada tu saya katalah. Tak tinggal 100 kali la haula wala quwata. Tok Syekh mai dalam mimpi saya suruh saya kata yang tu. Saya kata itulah penyakit orang Melayu. Nak tunggu datanglah mimpi bu nak kata yang aku duk suruh lama dah tak kata. Nah, pasien tu mujuklah mimpi. Kalau tak mimpi pakai tak kata lagi. Ni tok guru duk cokoh depan mata tak kata. Abang suruh kata lama dah tak kata. Tunggu mimpi tu bengak-bengak mai.
bang muka sekali betul. Tak apalah mai esok kata la haula wala tu sampai kata benda lain. Semuanya nak tunggu mimpi. Nak ada? Tak mimpi tak buat. Mestilah kalau dia jumpa satu mimpi